Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik daripada Allah. Kita dapat sama-sama menyambung lagi daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi. Sebagaimana yang kita maklum bahawa kita berhenti pada perbincangan tentang ad-daur dan juga tasalsul. At-tasalsul dan juga ad-daur pada membincangkan burhan, dalil bagi wajibnya sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa taala. Okay. Okey, kemudian katanya kemudian kata Muhashshi rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qawluhu li'annahu ay li'anna at-tasalsula at-tasalsula yuaddi membawa ila adamil uluhiyati. Kerana tasalsul itu membawa kepada ketiadaan Tuhan. Tidak ada ketuhanan, makna tak adanya Tuhan tu tidak ada. Zahiruhu, zahir daripada kalam musannif itu, zahiru qawlihi itu, anna hadha huwa al-illatu fi kauni tasalsuli muhalan. Zahirnya daripada kalam musannif bahawa inilah dia illah yang illah pada keadaan tasalsul tu muhal. Keadaan tasalsul tu mustahil. Sebab apa mustahil? Sebab membawa kepada ketiadaan Tuhan. Fahamnya gitulah. Nampak? Okey. Jadi zahir daripada kalam musannif itu, iaitu seakan-akan sebab mustahilnya tasalsul ialah kerana tasalsul itu membawa kepada adamil uluhiyah, tiadanya ketuhanan. Walaisa kadzalik, tapi sebenarnya bukan begitu. Bukan begitu. Muraknya bukan begitu. Zahir itu laisa murak lah. Bukan yang dimaksudkan begitu. Balil illatu, bahkan illah itu, ma dzakarahul qaumu, apa yang disebutkan oleh kaum, yakni ulama ahli kalam, min burhani tatbiqi, daripada burhan tatbiq wa ghairihi, dan selainnya. Dan sebenarnya yang mustahil tasalsul itu bukan kerana sebab tu, kerana dalil tatbiq itu, burhan tatbiq itu yang menyebabkan tasalsul itu mustahil. Andai yang berlaku tasalsul itu mustahil berdasarkan dalil tatbiq. Nampak tak? Kama marra, sebagaimana telah lalu. Illa, kecualilah ayyuqala, kalau kita katakan al-lamu lis-sayrurah la lil-illah, lam pada li'annahu. Li'annahu, lam tu bukan lam lam dengan makna illah, tapi lam lis-sayrurah. Lis-sayrurah. Okey. Jadi apa maksud lis-sayrurah? Supaya jadilah, ataupun kerana menjadilah sayrah, antasira syai'an, jadi sesuatu tu sesuatu yang lain.
Apa ni? Dia dia masuk kepada apa? Masuk kepada sesuatu li'annahu ay li'anna tasalsula. Apabila tasalsul membawa kepada, menjadi, yakni membawa kepada ketiadaan Tuhan, bukan illah. Kalau makna kerana, lam dengan makna lil illah, makna kerana tasalsul. Sekarang ni li sayrurah. Jadi kita maknanya kita memang dalam bahasa Melayu kita kerana jugalah. Tapi kerana akhirnya, kerana tasalsul itu akhirnya jadilah dia membawa kepada adamil uluhiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu bukan lam illah tu. Bukan lam al-illiyah dengan makna illah. Lam lisayrurah. Supaya akhirnya manusia itu menyembah aku. Bukan kerana tujuan dan matlamat Tuhan buat tu kerana nak supaya manusia sembah dia. Okey. Jadi dia kata illa an yuqala allamu lisayrurati la lil illah. Au yuqala, ataupun boleh juga kita katakan au yuqala inna hadha isyaratun ila dalilin akhara. Ini mengisyaratkan kepada dalil lain. Dalil apa? Ghairi ma dzakaruhu, selain daripada yang disebut oleh musannif. Dia kata ini sekadar nak mengisyaratkan ada dalil lain yang tidak disebut oleh mereka. Wa takriruhu, dan huraiannya macam ni. Antakula, bahawa kamu kata lau tawaqqafa wujuduhu ta'ala ala wujudi alihatin qablahu, kalaulah terhentinya kewujudan Tuhan itu atas wujudnya Tuhan-Tuhan lain sebelumnya, la nihayatalaha, yang tidak ada kesudahan bagi Tuhan-Tuhan lain itu. Bila begitu, lama wujida, nescaya Tuhan takkan ada. Tuhan takkan ada. Kalaulah wujudnya Tuhan itu terhenti dan bergantung kepada wujudnya alihah qablahu, Tuhan-Tuhan lain yang selain Tuhan, yang tidak ada penghujung, nescaya Tuhan tu takkan ada. Lama wujida, ay lama wujida ta'ala. Kenapa? Lianna wujuda ma la nihayata lahu, kerana wujudnya, adanya perkara yang tidak ada kesudahan baginya itu muhalun, mustahil. Wal mutawaqqifu ala al muhali, dan tentulah yang terhenti ke atas perkara yang mustahil, perkara yang terhenti itu juga muhalu. Wujud Tuhan itulah. Wujud Tuhan terhenti kepada apa? Kepada wujudnya Tuhan yang tidak berkesudahan. Jadi kalau wujud Tuhan yang tidak berkesudahan itu mustahil, maka yang terhenti di atas perkara mustahil, hukumnya mustahil juga. Okay. Wa yalzamu aidan, dan lazim juga an yakuna, bahawa ada wujuduna muhalan. Lazim daripada itu juga wujud kita juga mustahil. Mustahil kita ada. Kenapa? Litawaqqufihi ala wujudil ilahi, kerana terhentinya wujud kita di atas wujudnya Tuhan. Tuhan al-mutawaqqifi alal muhali, Tuhan tu yang terhenti atas wujudnya perkara mustahil, iaitu Tuhan-Tuhan yang tak ada kesudahan. Bila begitu, bila Tuhan pun mustahil wujud, kita ni pun mustahil wujud lah. Sebab kita ni ada dengan sebab adanya Tuhan yang menjadikan. Wa huwa wujudul mana? Al-muhal itu wa huwa wujudu alihatin qablahu la nihayata laha, iaitu adanya Tuhan-Tuhan selain sebelumnya itu yang tidak ada kesudahan. Wal mutawaqqifu 'alal muhali, dan perkara yang terhenti atas yang mustahil, perkara itu juga muhalun, mustahil. Lakin wujuduna laisa muhalan, tapi wujud kita ini tidak mustahil. Wujud kita ni mana mustahilnya? Bahkan didapati ada sungguh dengan mata kepala kita bil musyahadah. Maka fayalzamu an yakunal ilahu, maka lazimlah bahawa Tuhan itu laisa mutawaqqifan ala alihatin
qablahu. Maksudnya lazimlah, tentulah Tuhan itu tidak terhenti atas adanya Tuhan-Tuhan lain yang sebelumnya. Maknanya dia sahajalah Tuhan. Dia bukan terkesan daripada Tuhan lain. Dia bukan dijadikan oleh Tuhan lain. Mestilah Tuhan itu berbeza daripada yang selain daripadanya. Kalau dia itu sama dengan selain daripadanya, yang selain daripadanya ini, daripada maklul ini, dia berhajat kepada ilah yang menjadikannya. Maka Tuhan ini tak sama dengan makhluk, tak sama dengan selainnya. Mesti ada ciri yang mana membezakan Tuhan daripada makhluk, iaitu keadaan Tuhan itu wajibul wujud dan dia itu qadim, bukan baharu dan tidak diciptakan dan berhajat wujudnya kepada selain daripada ini. Okey, habis. Qauluhu wa dhalika, dan demikian itu. Dan demikian mana? Ai wa bayanu kaunihi yuaddi ila adamil uluhiyati, dan keterangan bahawa keadaan itu membawa kepada kaunu tasalsul yuaddi ila adamil uluhiyah. Keadaan tasalsul itu apa dia tu Ustaz? Wal mutawaqqifu ala mutawaqqifi ala al muhali muhal. Mana ada satu lagi lah. Wal mutawaqqifu kat mana tu? Wal mutawaqqifu ala al mutawaqqifi ala al muhali muhalun. Ada tinggal ke? Tinggal sini ke? Sini ke? Gitu. Tinggal sini ke? Kalau tinggal situ munasabah lah. Sebab sekarang ni ada berapa lapis tu? Ada 3 lapis. Pertama, wujuduna, wujud kita. Kemudiannya wujudul ilah. Wujud kita tulis ilah je lah ilah. Kemudiannya ada tu alihah. Alihah la nihayata laha. Jadi ni terhenti atas ni, mustahil. Hak ni muhal. Bila hak ni muhal, hak ni juga yang terhenti atas muhal rupanya muhal. Maka wujud kita terhenti atas adanya Tuhan. Kalau Tuhan ni terhenti atas perkara yang mustahil, maka Tuhan itu mustahil dan wujud kita pun mustahil. Maknanya kalau ada jatuh ataupun ada satu ayat lagi lepas daripada wal mutawaqqifu 'alal muhal muhalu muhalun, wal mutawaqqifu 'alal mutawaqqifi 'alal muhali muhalun, munasabah lah. Boleh lah gitu. Nampaklah. Nuskah lain macam mana? Jadi situ mungkin kadang-kadang kalau ada tu makna sesuai lah, dia sebut secara sarih. Sebut secara sarih, secara jelas lah. Kalau tidak, benda itu mafhum dimnan. Bila kata yang mutawaqqifu 'alal muhal, maka peringkat darjat yang kedua pun sama jugalah hukumnya. Mafhum dimnan. Kalau disebut sarih, kalau atas naskah yang kalau ada tu, maka disebut secara sarahah. Habis. Mana tadi? Wa dzalika ay wa bayanu kaunihi yuaddi ila adamil uluhiyati, iaitu keadaan menerang, keterangan bahawa tasalsul itu membawa kepada ketiadaan ketuhanan itu. Itu zalika tu kembali pada itulah, kembali kepada bayanu kaunihi yuaddi ila adamil uluhiyah. Wa dzalika li annahu yata'ala, situ. Wa dzalika, dan demikian itu okay. Qauluhu wa dzalika li annahu ta'ala, li annahu wa dzalika li annahu yata'ala an yatawaqqafa, yata'ala an yatawaqqafa wujuduhu ala wujudi alihatin qablahu li'annahu qablahu la nihayata laha.
Ya ta'ala, maha suci. Maha suci apa? Maha tinggi. Makna ya ta'ala ay yatanazzah an yatawaqqafa. Ha, yatanazzah wa yastahil. Ya ta'ala dengan maksud yatanazzah wa yastahil. Mustahil bahawa terhentinya wujud Tuhan itu atas wujudnya Tuhan-Tuhan lain sebelumnya yang tidak ada pemula, tidak ada kesudahan. Nampak? Ya, jadi qauluhu ay ya ta'ala an yatawaqqafa ini jadi fa'ilu ya ta'ala, fa'il kepada ya ta'ala. Ya ta'ala ni kan fi'il, ya ta'ala, ta'ala ya ta'ala. Fa'il mudhari' tu marfu' dengan dhammah muqaddarah, ala al-alifi mana'a min zuhuriha al-ta'adzur, ya ta'ala. Jadi maha tinggi dengan makna yastahil wa yatanazzah, mustahil dan maha suci. Mustahil Tuhan an yatawaqqafa. Dari al-masdariyah ni, ta'wil masdar jadi apa? Jadi fa'il kepada ya ta'ala. Okay? Fa'ilu ya ta'ala. Kama fi ba'di an-nusakhi, sebagaimana pada sebahagian nuskah-nuskah. Bimakna ya ta'ala, bimakna apa? Yatanazzahu, maha suci. Maha suci makna mustahil lah. Maha suci Tuhan bahawa dia terhenti wujudnya kepada Tuhan-Tuhan lain yang tidak ada kesudahan. Wa qawluhu wa wujudu ma la nihayata lahu muhalun. Ni. Wa wujudu ma la nihayata lahu muhalun. Situ. Qawluhu itu kal illati litanzih, itu seumpama menjadi illah kepada tanzih, kepada ya ta'ala tadi, maha suci tadi itu. Kenapa? Kerana adanya perkara yang tidak ada nihayah, tak ada penghujung tu mustahil. Ka'annahu qala, seakan musannif kata yatanazzahu tawaqqufu wujudihi ta'ala ala wujudi ma la nihayata lahu. Maha suci bahawa terhentinya wujud Tuhan Allah Ta'ala itu di atas wujudnya perkara yang tidak ada kesudahan baginya. Lianna wujuda ma la nihayata lahu muhalun, kerana adanya perkara yang tidak ada kesudahan baginya itu mustahil. Nampak? Jadi dia itu seumpama illah bagi tanzih. Wa qawluhu wal mutawaqqifu 'ala al muhali, dan yang terhenti atas perkara mustahil, yang terhenti atas perkara mustahil. Wal mutawaqqifu 'ala muhal, masduqu mutawaqqifu tu fil maqam. Masduq makna yang dikehendaki, masadak, masduq yang dimaksudkan lah, yang dimaksudkan dengan mutawakkif, yang terhenti atas mustahil. Fil maqam makna dalam konteks ayat ialah apa? Wujudul bari, ialah wujudul bari, wujud Tuhan. Mana ni mutawakkif ni? Mutawakkifu. Jadi yang mutawakkif dalam konteks ayat tersebut tu kena kepada apa? Kena kepada Tuhan. Jadi terhentinya wujud Tuhan atau wujudnya Tuhan yang tidak ada kesudahan tu mustahil, sebab tidak ada Tuhan yang tidak ada kesudahan itu hukumnya mustahil. Maka al-mutawaqqifu 'ala al-muhal, muhal juga. Jelas mudah ini. Masduqul mutawaqqifi, al-mutawaqqifi boleh, mutawaqqifu murad pada itulah. Masduqul mutawaqqifi fil maqam, yang dimaksudkan pada mutawaqqif pada maqam itu ialah wujudu, ataupun kalau kita nak mutawaqqifu mabni ala harakatil hikayah, ikutlah mana-mana pun. I'rab tu isu benda luah. Okey, yang dimaksudkan fil maqam dalam konteks ayat ialah wujudul bari ta'ala. Hakadha qila fi taqriril ibarati. Hakadha qila. Ayat ini daripada kalam Syekh Syarqawi ni seakan-akan dia panggil, dia kata apa ni, sirah tabarri, makna gitu orang khabar. Jadi bila sirah tabarri ni hakadha qila ni,
Biasa tak kuat lah. Seakan-akan muhasyi kita tak apa nak setuju. Hakadha qila. Demikianlah dikatakan fi taqriril ibarah. Pada menghuraikan ibarat musannif. Wa fihi, lepas tu dia kata, dan padanya itu, anna hadha laisa bayanan li ta'diyatihi li adamil uluhiyah. Pada huraian demikian itu menunjukkan bahawa ini bukan bayan, bukan keterangan bagaimana boleh membawa tasalsul itu, bayanan, laisa bayanan li ta'diyatihi li adamil uluhiyah, bukan sebagai penerangan bagaimana membawanya tasalsul itu kepada ketiadaan Tuhan. Balidh zahiru anna lama fil qawlihi, bahkan yang zahirnya lam pada qawlihi li annahu wa apa tu, li annahu yuaddi lana wa an fi qawlihi an yatawaqqafa tu, dan an pada kata musannif an yatawaqqafa itu, an situ merujuk pada kalam dalam syarah ni, an yatawaqqafa tu zaidatani, dia itu zaidah. Bila begitu, dia kata seakan-akan itu bukan menjadi menerangkan kepada wajah membawanya tasalsul kepada ketiadaan Tuhan. Bahkan yang zahirnya bahawa lam pada kalam musannif li annahu dan juga an pada kata musannif an yatawaqqafa, lam dan an itu zaidatan, zaidah saja. Makna kalau buang tu tak cacat makna. Fatasirul ibaratu, maka jadilah ibarat hakadha. Ibarat jadi gini. Wa dzalika li annahu ta'ala yatawaqqafu ila akhirih. Jadi dia akan jadi macam mana? Wa dzalika li annahu wa dzalika annahu ta'ala, lam tu buang dah sah. Wa dzalika annahu ta'ala annahu yatawaqqafu wujuduhu, gitu je. Dia akan jadi wa dzalika annahu yatawaqqafu, tak wakal, annahu yatawaqqafu wujuduhu ala wujudil alihah. Terus masuk kepada makna ataupun kepada murad kalam tu. Fatasirul ibaratu hakadha wa dzalika annahu ta'ala yatawaqqafu wujuduhu ila akhirih. Wa yadullu li hadha, sebab tu musannif kata hakadha qila, apa nama ni, hakadha qila fi taqriril ibarah. Jadi sirah hakadha qila ni sirah menunjukkan pada tad'if. Dalam fiqh biasa benda gini dia ada main peranan lah, terutamanya pada menentukan kekuatan mana yang kau yang asah, mana kau yang tidak asah, ya. Okey, jadi hak ni pada takrir ibarat aja, tak ada kesan pun. Cuma pada nak menentukan murad mana yang lebih dekat kepada murad musannif. Wa dzalika annahu ta'ala yatawaqqafu ila akhirih. Wa yadullu li hadza, dan menunjukkan kepada apa yang aku sebut ni, bahawa lam dan juga atu zaidah ma fi ba'di an-nusakhi, barang yang terdapat pada sebahagian nuskah-nuskah. Apa dia? Wa huwa annahu jalla wa azza yatawaqqafu wujuduhu. Gitu je. Wa huwa annahu jalla wa azza wa huwa li'annahu jalla wa azza yatawaqqafu wujuduhu. Bila itu wahina idzin fa qawluhu yatawaqqafu tu khabaru li'an. Jadi khabaru anna li'annahu kan. Jadi khabar kepada anna. Jadi li'annahu, ni pada isim kepada li'anna, yatawaqqafu tu jadi khabar kepada dia. Wa qawluhu wujudu ma la nihayata lahu muhalun, adanya perkataan musannif itu ada perkara yang tidak ada wujud tu muhal. Qawluhu wujudu ma la nihayata lahu muhal tu min tamamil kalami, daripada kesempurnaan kalam, pelengkap ayat qablahu, sebelumnya. Walaisa illatan litanzih, dan ketika itu dia bukan jadi illah kepada tanzih dah. Nampak tak? Min tamamil kalam saja. Okay, habis. Kemudian kata muhasyi fa in qulta, jika kamu kata inna na'imal jannati lil mu'minin wa azaban nari lil kafirina mawjudani,
nikmat syurga kepada orang mukmin dan azab neraka bagi orang kafir telah wujud, wala nihayata lahuma, dan tidak ada penghujung bagi keduanya. Fakaifa taquluna inna wujuda ma la nihayata lahu muhalun. Bagaimana kamu boleh kata adanya perkara yang tidak ada penghujung itu mustahil, padahal nikmat syurga berkekalan, tak ada ujung. Azab neraka kepada orang kafir pun berkekalan, tak ada ujung. Jadi kita jawab lepas daripada azan. Kalau ada soalan boleh tulis dulu. Allahumma wassalatu syaraf. Okey, sambung balik. Jadi soalan yang diberi kepada kita tadi berkaitan dengan iskal nikmat syurga pada orang beriman dan azab neraka bagi orang kafir. Itu tak ada penghujung tu. Macam mana kata wujudu ma la nihayata lahu muhal? Qultu. Maka aku jawab, al muhalu wujudu ma la nihayata lahu bihasabil mabda'i. Yang mustahilnya ialah adanya perkara yang tidak ada hujung bihasabil mabda', mengikut pada mula. Mabda' makna tasalsul fi zamanil madhi. Makna bertasalsul yang kembali pada permulaan. Mengikut kepada mula. Makna tak ada mula tu mustahil. Amma ma la nihayata lahu bihasabil akhiri, adapun perkara yang tidak ada penghujung mengikut pada yang akhir. Makna tak ada sudah pada akhir. Pada pihak akhir. Maka waktu famaujudun, itu ada. Jadi yang kata mustahil tasalsul tu tasalsul fi zamanil madhi. Tasalsul yang pada zaman permulaan. Tasalsul alif belakang, undur, alif mengundur. Alif mengundur. Tasalsul fi zamanil madhi. Tasalsul fil mustaqbal itu harus
fa maujudun apa makna ada tu? Bimakna annahu la yanqati'u abadan, bahawa dia tidak terputus selama-lamanya, hatta la yatajaddadu ba'dahu syai'un. Dengan bahawa tidak baharu selepasnya sesuatu. Tu hak maknanya apa nama ni? Hak tak hak mustahil ni, makna boleh berlaku. Boleh berlaku. Mana? Dengan dok putus. Dok putus makna apa? Dok putus dengan maksudnya lepas tu tak ada benda lain. Jadi itu berlaku. At-tasalsul fil mustaqbal itu boleh berlaku. Dengan maksud dia tidak putus. Wa amma kullu ma wujida minha, adapun setiap yang wujud daripadanya, fima mata, pada barang yang telah lalu, ila zamanil hali, pada zaman sehingga zaman sekarang, fahuwa mutanahin lahu mabda'un wa muntaha. Adapun pada perkara yang telah lalu, ma wujida minhu, apa yang ada daripada sesuatu pada barang yang telah lalu sehingga zaman sekarang, maka benda itu ada fahuwa muntahin, benda yang ada kesudahan, lahu mabda'un wa muntaha, yang mana benda perkara itu ada permulaan dan ada kesudahan. Fala yalzamu alaihi, maka tidak lazim ke atasnya, al-jam'u bainal faraghi wa adami nihayati, maka tidak lazimlah berhimpun antara faragh. Faragh tu apa? Makna habis. Sudah habis, kosong, habis. Faragh tu makna habis. Wa adami nihayati, dan tidak ada sudah. Tak ada sudah, makna dah habis. Tak ada penghujung. Al-mutanaqidaini, yang berlawanan. Tu tak lazim berhimpun. Nampak? Tak lazim berhimpun. Maknanya itu kata, boleh kata al-jam'u bainad diddain. Tak. Itu tidak dipanggil berhimpun antara habis dan tidak ada sudah. Nampak bukan? Okey. Wa qawluhu wa yalzamu an yakuna wujuduna, dan kata musannif, dan lazim bahawa wujud kita, itu atafun, itu ataf. Qauluhu tu atfun ala yuaddi, atas perkataan yuaddi. Mana yuaddi? Li'annahu yuaddi. Li'annahu yuaddi. Lepas tu tadi selagi, mana tadi? Li'annahu yuaddi. Lepas tu wa yalzamu, wa li'annahu yalzamu an yakuna. Wa yalzamu an yakuna, itu ataf pada yuaddi. Okey. Qauluhu wa yalzamu an yakuna wujuduna afun ala yuaddi, ay li'annahu yuaddi wa li'annahu yalzamu. Tengok tu, wa li'annahu yalzamu, atas itulah ila akhirih. Wa qauluhu ni, qauluhu ni ala sawab, qauluhu lah, litawaqqufihi, kerana terhentinya. Tu qauluhu litawaqqufihi, ni litawaqqufihi tu, itu illatun, illah liqaulihi muhalun, illah kepada kata apa nama musannif muhal. Muhal tu kenapa? Muhal kerana litawaqqufihi ala wujudil ilah al-mutawaqqif ala al-muhal. Okey. Itu illatun liqaulihi muhal. Quddimat alaihi, didahulukan illah di atasnya. Illah tu didahulukan kepada maklum tu, muhal tu. Kenapa? Didahulukan illah tu. Mana? Litawaqqufihi. Jadi ini didahulukan illah itu kenapa? Wa taqdiru. Takdir macam mana? Quddimat alaihi lah, tidak sebut illah lah. Takdirnya tak ada masalah, dahulukan illah tu. Wa quddimat alaihi, didahulukan illah itu di atas muhal tadi. Okey. Wa taqdiru, takdir macam mana? Yalzamu an yakuna wujuduna muhalan. Lazim
Mana? Yalzamu an yakuna wujuduna muhalan litawakkufihi alal muhali, kerana terhentinya atas perkara yang mustahil. Wa hadhihi ziyadah mawjudatun fi ba'dhi nusakhi, dan ziyadah penambahan ini ada pada sebahagian nuskah. Dia kata takdirnya yalzamu an yakuna wujuduna muhalun. Litawakkufi alal muhal. Litawakkufihi ala wujudil ilah. Mana yalzamu wujuduna muhal. Wa yalzamu an yakuna wujuduna muhalan litawakkufihi ala wujudil ilah al mutawakkif ala al muhal. Situ. Wal mutawakkif ala al muhal muhalun. Itu takdirnya lah. Okey, jadi dia kata quddimat alaihi wa taqdiru yalzamu an yakuna wujuduna muhal litawakkufihi ala al muhali. Situ. Jadi ada dahulu kedian pada susunan ilah tersebut. Wa hadhihi ziyadah, penambahan ini mawjudatun fi ba'dhi nusakhi, terdapat pada sebahagian nuskah. Wa qawluhu wa haqiqatud daur. Kemudian masuk berkaitan dengan daur, insya-Allah kita akan sambung pada masa akan datang. Soalan Ustaz Cik Azizi tanya, kenapa sifat samak basar tidak masuk daripada sifat iftiqar? Bukan makhluk mulukan juga Tuhan mendengar. Bukan makhluk. Iftiqar siapa? Sekarang ni hok bicaranya ialah bahagian terakhir. Bagaimana musannif Imam Sanusi menyusun balik 20 sifat itu, termasuk diagihkan ataupun dimasukkan dalam dua kategori. Kategori mana? Pada makna al-ilah. Ada di situ makna iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi kullu ma adahu ilaih wastighna'uhu an kulli ma siwah waftiqaru kullu ma adaihi waftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Jadi ada istighna' dan iftiqar. Nampak? Jadi iftiqar tu iftiqar apa? Iftiqar kullu ma adahu ilaih, berhajat selain Tuhan. Jadi kena tengoklah sifat-sifat itu, sifat yang mana terhentinya wujud makhluk atasnya. Sifat yang mana terhentinya wujud makhluk atasnya. Jadi sifat mana? Sifat kudrat. Kadang kudrat makhluk tak jadi. Iradat, tak ada iradat, Tuhan tak berkehendak buat makhluk, macam mana nak ada? Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Nampak? Samak basar tak terhenti wujud makhluk atas ada sifat samak basar Tuhan. Jadi susunan itu, munasabah dibuat susunan itu kerana apa? Kerana atas dasar iftiqar itu iftiqaru kullu ma adah, iaitu iftiqarul makhluk ila Allah, iftiqarul makhluqati ila Allah, berhajatnya makhluk kepada Tuhan. Jadi di situ apakah sifat yang menjelaskan ataupun menunjukkan bahawa yang berkait dengan adanya makhluk. Nak ada makhluk tu, makna Tuhan tu kena ada sifat dia. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Nampak? Samak basar tak masuk lah. Jadi dia letak samak basar tu pada sifat istighna. Nampak? Mudah je. Kalau nak kiranya ada belaka perkaitan, cuma wajah perletakan itu kerana apa? Kerana kemunasabahan pada nak mengkategorikan sifat berdasarkan pada makna istighna dan kepada makna iftiqar. Jelas tak? Okey, ana pernah sebut punya ni. Dalam mana? Banyak kali dah sebelum ni pernah sebut kalau syarah Sanusi, syarah Hasyiah Syekh Bajuri ala Sanusi pun pernah sebut dah. Jadi sekadar tu sajalah untuk kali ini. InsyaAllah kita bersama pada kesempatan akan datang. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu.
Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.